Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali, namun dalam tajuk perkongsian sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita telah tiba pada siri yang ke-57 dan kita akan teruskan pembicaraan kita tentang peperangan Khandaq yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ke-5 Hijrah. Namun sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat seperti biasa untuk bantu sharekan, kongsikan, tag orang-orang yang sahabat-sahabat kenali daripada ahli keluarga, teman dan rakan. Moga-moga lebih ramai yang dapat mengenali tentang sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sekarang ini berada pada muka surat yang ke-114 daripada buku peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semalam secara ringkas telah kita kongsikan tentang jumlah tentera musuh, berapakah kematian daripada kedua-dua belah pihak. Berlakunya pertempuran walaupun adanya parit yang berada di tengah tentera Islam dan tentera Ahzab, tentera bersekutu, dan bagaimana orang-orang Yahudi Banu Quraizah yang diketuai oleh ketuanya pada waktu itu Ka'ab bin Asad telah membuat keputusan untuk menyertai tentera Ahzab, tentera pakatan, dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat muka surat 114 pada perenggan terakhir. Nombor 4. Pada nombor 4, bagaimana penulis buku cuba untuk menerangkan kepada kita bahawa orang-orang Yahudi Banu Quraizah, mereka pada waktu itu cuba nak menyerang Madinah daripada arah bertentangan. Mereka cuba nak menyerang Nabi dan para sahabat daripada arah tak bertentangan. Nabi dan semua para sahabat telah berkemah dan bermarkas di Bukit Silak, di mana pada waktu itu mereka perlu mempertahankan parit daripada diseberangi, dibolosi oleh tentera-tentera Ahzab, tentera bersekutu. Maka di belakang ada orang-orang Yahudi Banu Quraizah yang mereka ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini Nabi perlu untuk fikirkan di belakang baginda di mana adanya Madinah yang dihuni oleh hanya kanak-kanak, wanita dan juga orang-orang yang uzur. Maka pada waktu itu orang-orang Yahudi Banu Quraizah nak menyerang Madinah daripada arah bertentangan. Sebab itu kata penulis buku, serangan musuh dalam selimut. Kata penulis buku, Yahudi Banu Quraizah mula menyerang tentera muslimin daripada dalam. Maka macam mana mereka buat? Pada waktu itu mereka tak tahu sama ada ke tidak tentera yang Nabi tinggalkan kat Madinah. Maka mereka mula menghantar seorang pengintip untuk masuk ke dalam Madinah. Nak tengok ada ke tak tentera, ada ke tak sahabat lelaki yang Nabi letak untuk kawal Madinah. Kalaulah tak ada, mereka nak masuk ke Madinah, nak membunuh wanita dan kanak-kanak pada waktu itu.
Kata penulis buku, seorang Yahudi Banu Quraizah mula menyerang tentera muslimin daripada dalam. Namun sebelum daripada itu mereka menghantar seorang pengintip datang ke tempat perlindungan wanita dan kanak-kanak. Maka pengintip tu datang. Waktu tu memang tak ada sesiapa kecuali hanya Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dan pada waktu itu beliau sudah berusia. Maka ketika mana makcik Nabi Safiyah binti Abdul Muttalib, dia nampak pada waktu itu ada orang Yahudi berada dekat tempat tak sepatutnya. Ini waktu perang. Kenapa mereka tercari-cari sesuatu, seolah-olah sedang merisik dan sedang melihat sesuatu. Maka pada waktu itu makcik Nabi menyuruh Hassan untuk berhadapan dengan pengintip Yahudi Banu Quraizah tersebut. Namun Hassan bin Thabit pada waktu itu tak mampu. Maka kata Safiyah, pada waktu itu beliau sendiri pergi, makcik Nabi Safiyah binti Abdul Muttalib, dia pergi kepada orang Yahudi itu, dan pada waktu itu dia sendiri bertarung dengan orang Yahudi tersebut. Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi. Maka pada waktu itu Safiyah binti Abdul Muttalib pada waktu itu telah berjaya membunuh akan orang Yahudi perisik pengintip tadi. Kerana kalaulah tak dibuat begitu, maka dia akan balik kepada kaum dia dan maklumkan bahawa tak ada seorang lelaki pun, tak ada tentera Islam pun yang mengawal Madinah, maka akan datang lebih banyak malapetaka. Hal ini menyebabkan orang Yahudi Banu Quraizah membatalkan hasrat untuk menyerang sebab mereka ingat dalam Madinah ada tentera. Padahal pada waktu itu dalam Madinah tak ada sesiapa kerana para sahabat sibuk mempertahankan parit agar tidak diseberangi oleh tentera-tentera bersekutu ataupun tentera-tentera Ahzab. Maka orang Yahudi Banu Quraizah bila pengintip yang mereka hantar pada waktu itu terbunuh, dan pada waktu itu mereka dapat tahu bahawa di Madinah adanya tentera padahal tidak ada. Yang membunuh lelaki itu adalah makcik Nabi Safiyah binti Abdul Muttalib. Maka orang Yahudi Banu Quraizah pada waktu itu membatalkan hasrat mereka untuk menyerang Madinah daripada arah bertentangan. Lalu mereka cuba membekalkan bantuan kepada tentera musyrikin dengan 20 ekor unta. Namun berjaya disekat, dihalang bantuan itu oleh tentera-tentera Islam. Maka inilah ujian peperangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Bagaimana pada perang Ahzab, pada waktu itu umat Islam diserang daripada pelbagai pihak, daripada musuh dalaman dan juga tentera pakatan yang bergabung untuk menghancurkan Nabi SAW dan para sahabat. Sebab itu bila kita faham realiti, bila kita faham kisah yang berlaku di Ahzab, maka pada waktu itu kita boleh faham bagaimana para sahabat mereka tak tinggalkan Nabi. Padahal waktu itu anak dan juga isteri mereka keseorangan di Madinah. Keluarga mereka keseorangan di Madinah. Bila-bila masa sahaja mungkin boleh terbunuh kerana pada waktu itu orang-orang Yahudi Banu Quraizah telah melanggar perjanjian. Nabi pun nak bahagi 2 tentera susah kerana dengan kekuatan 3,000 pun tak mencukupi untuk mempertahankan parit. Sebab itu nanti kita akan baca ada tentera musuh yang berjaya menyeberangi parit, yang berjaya meloloskan diri pada waktu itu walaupun parit itu dah cukup lebar. Maka Nabi SAW sangat memerlukan setiap tentera di perbatasan parit. Namun dalam masa yang sama, Madinah kena serang oleh orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Dan di sini kita nampak betapa cintanya para sahabat kepada Nabi. Betapa percayanya para sahabat kepada Nabi. Mereka sanggup korbankan keluarga mereka dan pada waktu itu tetap kekal, teguh bersama dengan baginda Nabi SAW. Sebab itu kata penulis buku, dalam Al-Quran kita baca, maka dalam peperangan Al-Khandaq, hakikatnya tentera Islam berhadapan dengan 5 jenis tekanan. 5 jenis tekanan. Yang pertama, pada waktu itu tentera pakatan, tentera Ahzab yang berada di hadapan mereka, 10,000 tentera. Yang kedua adalah pembelut-pembelut daripada orang-orang Yahudi Banu Quraizah.
yang mana akhir pada mereka melanggar perjanjian dengan Nabi. Yang ketiga, pada waktu itu adalah musim sejuk. Lalu Madinah sejuk pada waktu itu dan mereka bertahan di parit hampir sebulan pada waktu itu. Yang keempat, kelaparan, tak cukup bekalan. Sebab bekalan yang ada makin habis, sebab pengepungan berlaku hampir sebulan dan mereka nak balik mengambil bekalan lagi walaupun tak jauh, maka pada waktu itu mereka tak dapat nak kembali ke rumah mengambil bekalan. Dan yang terakhir, pada waktu itu kerisauan dan ketakutan, risau tentang isteri mereka yang tak ada siapa jaga, risau tentang Madinah yang tak ada seorang tentera pun yang mengawal Madinah. Semuanya Nabi SAW kerahkan untuk mempertahankan parit ketika mana berhadapan dengan tentera pakatan. Dan ini 5 jenis tekanan. Pada waktu itu kita nampak para sahabat radhiyallahu anhum, mereka percayakan Nabi, mereka percayakan Allah. Dan daripada sini menjadi pengajaran yang besar kepada kita, banyak macam mana sekalipun tekanan hidup, kalaulah seseorang itu dia benar-benar menjaga iman dia, menjaga hati dia, menjaga kepercayaannya kepada Allah dan Rasul, insya-Allah dia akan kekal tenang. Sebaliknya, kalaulah manusia pada waktu itu dia tidak memelihara akidah dia, iman dia, hati dia, kepercayaan kepada Allah dan Rasul, kadangkala ujian yang sedikit pun boleh menggoncangkan dia, boleh menggoyangkan dia. Maka sebab itu pentingnya untuk kita perkuatkan kepercayaan kita pada Allah. Sebab hati itu yang perlu dijaga. Hati itu yang perlu untuk dipelihara. Bagaimana dengan keimanan yang jitu kepada Allah? Bayangkan para sahabat. Pada waktu itu, anak isteri mereka tak tahu apa jadi. Sebulan mereka duduk di bahagian parit, di perbatasan parit, Khandaq pada waktu itu untuk mempertahankan Madinah. Dan mereka tak tinggalkan pun Nabi SAW kecuali orang-orang munafik yang pada waktu itu mereka beri alasan untuk jaga keluarga mereka, padahal mereka pada waktu itu nak tinggalkan Nabi SAW. Maka kemudian penulis buku terangkan walaupun parit pada waktu itu telah dijaga dan dikawal rapi, tetap ada musuh yang berjaya melepaskan diri, yang berjaya menyeberangi parit. Kata penulis buku, tentera musuh yang berjaya menyeberangi, yang berjaya membolosi parit, antaranya adalah Amr bin Abdul Wud, dan akhirnya beliau terbunuh mati di tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian pada waktu itu anak dia Hisal bin Ammar. Selain daripada itu, anak kepada Abu Jahal, Ikrimah. Yang keempat, Dirar bin Al-Khattab. Yang kelima adalah Naufal bin Abdullah, dan ada beberapa orang lagi yang lain. Walaupun para sahabat dah tahan ataupun dah berjaga di sepanjang parit, namun pada waktu itu kita boleh nampak kesungguhan tentera pakatan, berjaya juga beberapa orang menyeberangi parit. Dan inilah antara nama-nama yang ada disebutkan dalam sirah. Kemudian pada nombor 5 kita boleh nampak bagaimana orang munafik ketika mana peperangan masih lagi belum selesai, mereka mula memberi alasan untuk meninggalkan Nabi. Mereka mula memberi alasan pada waktu itu meninggalkan Nabi. Maka kata penulis buku pada nombor 5, melihat kepada jumlah tentera musuh yang ramai, dan dalam masa yang sama berlakunya pembelotan daripada orang-orang Yahudi Banu Quraizah pada arah bertentangan, maka orang-orang munafik mula mencari alasan untuk melarikan diri daripada peperangan. Bahkan pada waktu itu mereka mendakwa Nabi hanya berjanji kosong. Mananya bantuan Allah? Dah berpuluh hari kita mempertahankan parit. Bukan lagi baik tetapi lagi teruk kerana orang Yahudi Banu Quraizah pula membelot. Maka pada waktu itu mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasul berjanji kepada kami tentang kemenangan kecuali hanya tipu daya sahaja. Salah satu ayat yang ada pada permulaan surah
Al-Ahzab. Mereka kata tak ada. Allah dan Rasul ni bohong je. Kata nak menang. Tak menang-menang. Dah berpuluh hari kita bertahan. Sebab pengepungan itu berlaku berlarutan selama sebulan. Kemudian mereka mula memberi alasan untuk tinggalkan Nabi. Supaya kalaulah tentera pakatan menang, pada waktu tu mereka kata kami tak bantu Muhammad pun. Maka mereka mencari jalan selamat. Maka mereka mula jumpa Nabi seorang demi seorang. Mereka mula memberi alasan. Inna buyutana aurah. Wahai Rasulullah, rumah-rumah kami kat Madinah dibiarkan kosong. Tak ada siapa yang nak jaga isteri dan anak-anak kami. Maka Allah herdik mereka. Wa ma hiya bi'aurah. Tidaklah pada waktu itu kosong. In yuriduna illa firara. Mereka hanya nak melarikan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang-orang munafik pada waktu itu dah yakin yang tentera Islam akan kalah. Mereka tak percaya pada Nabi. Mereka tak percaya pada janji Allah. Mereka melihat zahir tentera Islam kalah ni sebab dah kena serang daripada depan, dah kena serang daripada belakang. Berbeza dengan para sahabat, mereka pada waktu itu tetap yakin pada janji Allah dan Rasul. Walaupun kerisauan mereka memuncak, walaupun pada waktu itu nyawa seolah-olah berada di halkum mereka, walaupun nyawa berada di halkum mereka, Allah sebutkan tentang keadaan para sahabat. Wa balaghatil qulubul hanajir. Dan pada waktu itu roh dan nyawa kamu telah sampai ke kerongkong. Sangat risau depan musuh yang ramai. Sampai bila nak mempertahankan parit? Musuh dah berjaya menyeberangi parit. Anak isteri kat rumah tak ada siapa jaga. Pada waktu itu mereka punya roh ataupun mereka punya nyawa dah sampai ke kerongkong, punya risau. Tetapi mereka tetap percaya pada Allah. Mereka tetap percaya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Adakah kita kalau hidup pada zaman itu, kita tetap percaya pada Allah dan Rasul walaupun diuji dengan 5 tekanan besar? Ataupun pada waktu itu kita akan menjadi dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, jalan mudah, tinggalkan Nabi. Allahu Akbar. Di sini kita nampak besarnya ujian pada sahabat radhiyallahu anhum. Kata penulis buku, ketika mana pengepungan telah berlanjutan beberapa lama. Nombor 7, orang musyrikin Quraisy mula putus harapan. Kata penulis buku, setelah berkubu hampir sebulan mereka kepung Madinah. Sebulan juga para sahabat mempertahankan parit. Maka akhirnya orang musyrikin Quraisy mula untuk putus asa. Dan pada waktu itu mereka mula putus harapan yang mereka akan berjaya menawan Madinah. Dan antara masalah besar yang dihadapi oleh tentera pakatan adalah mereka kehabisan bekalan. Mereka dah tak ada bekalan dah. Kerana mereka sangka peperangan hanya memakan masa beberapa jam, paling lama pun beberapa hari. Maka pada waktu itu Abu Sufyan mengeluarkan arahan agar mereka segera pulang ke Madinah. Setelah Abu Jahal sendiri dapat tahu orang-orang Yahudi Banu Quraizah, mereka tak serang pun Madinah daripada arah bertentangan. Kata nak serang, tak serang-serang. Orang Yahudi Madinah pula, orang Yahudi Banu Quraizah pula tak serang Madinah sebab pengintip yang mereka hantar kena bunuh. Mereka sangka di Madinah ada tentera dan mereka pun tak berani nak melakukan langkah seterusnya. Maka pada waktu itu kita nampak yang keenam, saya skip satu tadi, Nabi mula merancangkan perang saraf. Bila Nabi SAW nampak tak ada cara lain untuk menjadikan tentera ini berundur kecuali pecah belahkan mereka, maka Nabi lancarkan perang saraf yang kita akan baca nanti. Selepas itu barulah berlakunya pengunduran pada nombor 7. Maka pada nombor 8, setelah sebulan dikepung, setelah sebulan dalam kelaparan, kesejukan, ketakutan, kerisauan, maka
Allah pada waktu itu datangkan janjinya, kemenangan yang ditunggu-tunggu. Kemenangan yang ditunggu-tunggu. Maka pada malam sebelum tentera pakatan berundur, Allah datangkan angin yang sangat kuat yang menerbangkan segala kelengkapan dan peralatan tentera-tentera pakatan, tentera-tentera Ahzab. Pada waktu itu terlepas binatang-binatang daripada ikatan. Maka tentera pakatan mula mengundurkan diri setelah sebulan. Maka sebenarnya daripada sini kita dapat pengajaran, teruk macam mana sekalipun ujian Allah, ia pasti berakhir. Cuma Allah nak tengok bila kena uji tu manusia tu sabar ke tidak. Manusia itu benar-benar percaya kepada Allah ataupun tidak. Orang yang percaya, berjaya. Orang yang sabar, berjaya. Sebaliknya yang tidak, maka mereka adalah orang-orang yang gagal. Maka sabda kemudian pada penghujung muka surat 115, maka dinukilkan tentang doa Nabi pada perang Ahzab pada dalam riwayat Bukhari. Maka disebutkan di sini, maka Nabi SAW terus menerus berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab dan Tuhan yang cepatnya azab, Engkau turunkanlah, kalahkanlah pada waktu itu tentera-tentera pakatan. Daripada sini juga kita nampak bagaimana keyakinan Nabi pada Allah makin bertambah kuat dan Nabi berterusan untuk berdoa. Lalu banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Dan ini sebenarnya kalaulah kita baca pada awal PKP tempoh hari, sebab itu kita banyak baca sirah, kita akan nampak bagaimana sebenarnya ujian kita waktu PKP tak ada apa. Ya, ini benda yang kita tak pernah hadapi. Kena duduk rumah, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tapi ujian Nabi dan para sahabat lagi dahsyat. Mereka tinggalkan anak isteri yang bila-bila masa boleh menjadi makanan habuan terhadap pedang-pedang orang Yahudi Banu Quraizah. Tapi mereka tak tinggalkan Nabi. Mereka percaya pada janji Allah. Dan akhirnya Allah anugerahkan kemenangan. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 116 malam nanti. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti insyaAllah. Dan jangan lupa pada jam 6 petang nanti ada perkongsian kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi. Terima kasih semua.